Siapa yang memerlukan hibah? Bukan semua orang memerlukan hibah. Tak semua orang yang perlu gunakan kaedah hibah. Orang-orang ni perlu. Tuan-tuan dan puan-puan tengok jatuh ke tidak dalam golongan ini ya. Yang pertama ialah pasangan suami isteri yang tidak ada anak. Dah kahwin 35 tahun, 40 tahun tak dikurniakan zuriat. Dia berdua aja. Biasanya orang macam ni rezeki masya-Allah. Allah tak bagi dia rezeki anak, Allah bagi rezeki dalam bentuk harta benda. Banyak saya nampak seluruh Malaysia ya. Suami isteri meninggal dunia tidak ada zuriat, tidak ada anak. Orang macam ni bila meninggal dunia, bila si suami meninggal dunia, bahagian isteri ke atas harta suami hanya 1/4 sahaja. 1/4 ni 25%. 3/4, 75% pergi mana? 3/4 pergi kepada waris-waris suami yang lain. Kalau ibu bapa dia masih ada, dia akan dihabiskan oleh ibu bapa dia. Kalau ikut hukum alam, ibu bapa dah tak ada lah. Ibu bapa pergi dulu. Kalau ibu bapa dah tak ada, si suami meninggal dunia, maka 3/4, 75% pergi kepada adik-beradik suami. Kita duduk kat sini dengan suami kita, rumah ni dah 20 tahun dah kita duduk ni. Bila meninggal dunia, bahagian isteri hanya 1/4, 3/4 bahagian adik-beradik suami. Ya, saya jumpa kes macam ni di Pulau Pinang. Makcik ni tanya saya lepas habis dekat Masjid Seberang Jaya tepi highway tu, makcik ni tanya saya. Ya, cerita ni 11 tahun yang lepas lah lebih kurang. Dia tanya saya, dia kata suami meninggal dunia, siapa yang berhak ke atas harta suami dia? Dia kata yang lain-lain ni makcik tak risau. Ni yang makcik risau ni rumah-rumah. Sebuah rumah banglo di atas sekeping tanah lot di Pulau Pinang di Seberang Jaya. Ya, yang rumah ni makcik risau. Dan sebab rumah makcik duduk kat rumah ni, siapa yang berhak ke atas harta pusaka, terutamanya rumah ni? Saya tanya siapa waris yang ada? Waris yang ada 2 orang aja. Dia, isteri dan juga adik lelaki tunggal suami dia. Biasa orang yang tak ramai zuriat ni, biasa keturunan dia memang tak ramai. Adik-beradik seorang, 2 orang macam itulah. Dia kata dia dan juga adik ipar dia, adik ipar lelaki dia. Saya cakap macam tu senang. Jangan nak kira faraid makcik. Saya biasa kira faraid berpuluh-puluh, berlapis-lapis. Ni 2 orang aja. Bahagian makcik 1/4, bahagian adik ipar makcik 3/4. Rumah tu harga 500,000. Maknanya bahagian adik ipar dia daripada rumah tu ialah 375,000. Bahagian dia 125,000. Kan? Dia kata, mana boleh macam tu, kata dia. Makcik keluar duit DSB, pasang kitchen cabinet, renovate rumah. Adik ipar makcik 1 sen pun tak keluar untuk rumah makcik. Iyalah. Tapi mengikut hukum faraid, dia ada bahagian. Tapi tak apa. Makcik pi balik, bincang dengan dia, minta dia lepaskan balik bahagian tu kepada makcik. Boleh. Walaupun kita berhak dapat bahagian dalam hukum faraid, tetapi kita boleh melepaskan bahagian tu kepada sesiapa waris lain yang kita kendaki. Ya? Jadi makcik pi balik, bincang dengan dia baik-baik. Tak apa lama dia telefon saya. Saya nombor handphone 18 tahun tak pernah tukar. Nak pasang nombor handphone satu lagi pun, rumah tak bagi. Satu handphone je, kata dia. Baik. Ya. Bukan takutkan isteri, tapi isteri selalu menakut-nakutkan saya. Jadi dia telefon saya, dia kata makcik dah bincang dengan adik ipar makcik. Adik ipar makcik kata tak apalah kakak, saya nak buat apa rumah kakak saya, apa ada rumah saya sendiri. Jadi saya setuju lepaskan bahagian saya 3/4 ni semula kepada kakak. Ya, makcik dia kata, makcik dengar dia habaq macam tu, Allah panjangkan umur hang, murahkan rezeki hang, kan. Tapi adik ipar dia kata, sat belum habis habaq lagi. Saya setuju lepaskan bahagian saya 3/4 dengan syarat. Kan? Syaratnya apa? Kakak bayarlah balik kepada saya ikut nilai semasa. Tu dia. Nilai semasa 375,000. Makcik ni kata, mana makcik nak cari duit? Orang macam ni boleh guna kaedah hibah. Suami hibahkan kepada isteri. Bila dia meninggal dunia, rumah ni dah menjadi milik isteri, tak ada campur tangan daripada waris lain. Ya? Orang macam ni mungkin bukan kita. Kawan-kawan kita, adik-beradik kita, jiran-jiran kita bagi tahu. Sebab yang ni ramai orang tak tahu. Ya? Dia rasa dia macam tahulah, tapi ramai orang tak tahu. Ya? Golongan yang kedua ialah orang yang ada anak perempuan sahaja seperti saya. Mungkin juga ada antara tuan-tuan dan perempuan kat sini yang ada anak perempuan saja, tak ada anak lelaki. Maklumlah selalu makan tom yum. Kan? Orang tanya, apa kena-mengena makan tom yum dengan anak perempuan? Mengikut satu paper yang saya baca daripada US, research yang dibuat, mengatakan bahawa lelaki yang suka makan makanan masam, kebarangkalian untuk dapat anak perempuan lebih tinggi berbanding dengan anak lelaki. Saya memang suka makan masam, asam kecut pun saya suka. Kalau drive jauh-jauh tu kadang-kadang takut ngantuk makan asam kecut. Kan? Jadi, orang yang ada anak perempuan perlu ambil perhatian. Kenapa? Kerana kalau ayah dia sudah meninggal dunia lebih awal, kita cuma ada anak perempuan saja, adik-beradik ada bahagian ke atas satu pusaka. Bukan kita tak nak bagi adik-beradik. Rumah saya hibahkan pada 3 anak saya. Sebab nilai rumah makin lama makin tinggi. Dalam masa yang sama, saya ada harta lain. Saya ada akaun bank dan sebagainya. Yang ini, saya tidak buat apa-apa. Bila saya meninggal, maknanya yang cash dan sebagainya, yang ini adalah faraid. Yang mana adik-beradik saya ada bahagian. Kenapa? Sebab adik-adik saya adalah wali kepada anak saya.
Kalau saya tak buat semua, mereka tak dapat bahagian, saya hibah semua, ya. Bila saya mati nanti adik-beradik kata, alah, bapak engkau orang masih hidup dah lah kedekut, dah mati pun kedekut, kan? Jadi kesian anak-anak saya, kan? Jadi saya tinggalkan itu untuk difaraidkan. Sebab tunai nak faraid senang. Kita ada 100,000, kita bagikan ikut bahagian faraid. Ni hang punya 10,000, ni hang punya 5,000, dia ambil duit tunai, dia buatlah apa dia nak buat. Tapi rumah, tanah, susah. Kenapa? Kalau saya tak buat hibah, nama adik-beradik saya kalau dia nak bahagian dia 1/24 tadi, walaupun tak banyak 1/24, dia nak bahagian dia, nama mereka akan masuk dalam geran tanah, geran rumah saya. Itu okey lagi. Nanti bila mereka mati pula, nama waris-waris mereka akan masuk dalam geran tanah, geran rumah saya. Satu hari nanti anak saya akan tanya mak dia, kenapa sepupu kita ada hak kat atas rumah kita? Itu kaedah sepupu dapat hak. Jadi nak kena hati-hati. Orang macam ni, golongan kedua, perlu menyediakan hibah. Golongan yang ketiga, orang yang ada anak angkat. Kita walaupun anak angkat, tapi kita sayang anak angkat kita macam anak kandung kita sendiri. Kita nak bagi dia harta, kita boleh guna kaedah hibah. Nak guna kaedah wasiat, boleh. Tetapi tidak boleh lebih 1/3. Hibah kita nak bagi banyak mana pada anak angkat, kita pun bagilah. Tak ada masalah. Seterusnya, kenal tak siapa tu? Jangan sebut nama, nanti dia tengah minum tersedap pula. Ini suami yang menjadi idola para suami di Malaysia. Semua suami bercita-cita untuk menjadi seperti dia, sama ada takut atau berani sahaja, kan? Orang macam ni, ni muslimat dengar baik-baik, muslimat dengar baik-baik, ya. Bila suami meninggal dunia, dia ada anak, ada seorang isteri, bahagian isteri 1/8. Bila suami meninggal dunia, dia ada 2 isteri, setiap orang isteri 1/16. 3 orang isteri, setiap orang isteri 1/24, sifir 8, 4 orang isteri, setiap orang isteri 1/32, tanpa mengira yang senior atau yang junior. Baru semalam nikah, hari ini suami meninggal sebab terlebih makan Viagra. Kan, over expectation, kan. Terlebih makan Viagra, meninggal, kan. Nak makan benda-benda macam tu dapat prescription dulu, ya, tuan-tuan dan puan, ya. Jadi bahagian sama 1/32. Jadi suami yang adil. Suami yang seperti ini ialah suami yang bijaksana dan bijak sini. Sebab itu dia boleh jadi macam ni. Kita sekadar bijaksana tak jalan, kan. Dia mesti bijaksana dan bijak sini, ya. Suami yang seperti ini dia perlu berlaku adil, dan kita kena faham konsep adil. Adil bukan sama banyak. Ini kita nak kena faham. Adil maknanya meletakkan prioriti, keutamaan pada tempatnya yang betul. Orang kata adil, semua dapat 500,000. Adil maknanya meletakkan tempatnya, prioriti pada tempatnya. Jadi orang macam ni boleh guna kaedah hibah. Rumah yang isteri pertama duduki, hibah kepada isteri pertama, isteri kedua dapat rumah kedua, isteri ketiga dapat rumah ketiga, isteri keempat dapat rumah keempat. Bila dia meninggal, risiko untuk perbalahan itu kurang. Bukan tak ada, kurang. Orang macam ni memang sentiasa ada masalah. Mana-mana tempat seluruh Malaysia saya tak pernah jumpa bila orang macam ni meninggal, isteri-isteri dia kata, tak apalah, kata isteri nombor 2, 3, 4, kakak duduklah rumah banglo dekat Shah Alam 7 juta tu, kami tak nak tuntut 1 sen pun. Tak pernah jumpa. Tak pernah jumpa. Lagi suami dia meninggal, lagi dia keluar dia punya taring dengan dia punya kuku dia, lagi ada lah, ya. Seterusnya, golongan yang kelima ialah orang yang ada anak lelaki dan perempuan yang ingin menyamaratakan bahagian. Kita ada anak lelaki, anak perempuan, kita nak bagi sama rata. Macam saya sebut tadi, kalau kita bagi melalui hibah, sunat disamaratakan, kata Rasulullah. Nak bagi sama rata, boleh, tak ada masalah, ya. Seterusnya, golongan yang keenam, individu yang tidak berkahwin. Umur dah lanjut, sebab itu senja-senja duduk tepi laut seorang-seorang. Sebab dah senja, tak kahwin-kahwin, duduk seorang-seorang tepi laut, kan. Orang macam ni bila berlaku kematian, semua harta dia pergi pada adik-beradik dia. Kalau mak bapak dia dah tak ada lah, pergi pada adik-beradik dia. Sedangkan orang macam ni saya jumpa beberapa tahun yang lepas, saya bagi ceramah di MAHB dekat Sepang. Bangunan MAHB yang besar kat Sepang tu, rupanya ramai orang macam ni kat situ. Sibuk kerja, sibuk terbang seluruh dunia, tak ada masa nak kahwin, terlupa nak kahwin. Sedar-sedar umur dah 45, 50. Orang macam ni, dia ada, kadang-kadang dia ada anak saudara favourite yang dianggap macam anak kandung dia. Dia nak bagi harta dia pada anak saudara favourite dia, guna kaedah hibah, Seterusnya, golongan yang ke-7, Tok Imam yang bertuah. Kenapa bertuah? Usia 64, jodoh gadis 26 tahun. Tok Imam kita muda, Kes macam ni pun saya banyak jumpa, Seorang GM Petronas di Kertih saya jumpa. Usia dia, saya jumpa dia dalam 4 atau 5 tahun yang lepas. Ketika itu usia dia dalam 52 tahun. Dia kematian isteri. Dia berkahwin semula dengan isteri baru. Usia isteri baru dia 20 tahun. Dia 52. Isteri dia 20 tahun. Anak sulung dia usia 26. Anak sulung dia lagi tua daripada isteri dia. Agak-agak anak sulung dengan isteri muda dia boleh pergi pasar sama-sama main masak-masak, boleh? Boleh? Tak boleh. Yang Shah Alam saya cerita ni kes macam ni lah. Jadi orang macam ni boleh guna kaedah hibah,
Seterusnya, suami isteri yang membeli rumah secara bersama, joint ownership. Ini pun ramai orang terlepas pandang. Bila saya cerita-cerita dengan kawan-kawan yang duduk bahagian legal bank kan, bila cerita, dia orang pun kata, oh iyalah, we overlook that issue lah. Suami isteri beli rumah secara bersama, setengah bahagian. Sekarang orang muda semua beli rumah bersama, betul? Ya. Loan kita ada MRTT, ada MRTA biasanya. Kebiasaannya MRTT disusun cover orang ni separuh, kebiasaannya. Tapi ada juga yang luar biasa saya jumpa. Kebiasaannya begitu. Bila si suami meninggal dunia, loan bahagian suami ni langsai tak? Loan bahagian suami ni langsai sebab dia ada MRTT untuk loan bahagian dia. Loan bahagian isteri langsai? Tak lah. Isteri kena terus membayar, tetapi pada jumlah yang berkurangan lah sebab loan bahagian suami dah dilangsaikan. Ya, dah habis bayar 20 tahun, lepas tu dah uruskan pindah milik rumah ni dan sebagainya. Tiba-tiba baru diketahui bahawa bila suami meninggal dunia tahun 2015, bahagian suami yang separuh ni adalah hak waris-waris dia mengikut hukum faraid. Siapa waris dia? Isteri dia, anak-anak dia, dan kalau ibu bapa dia masih ada, ibu bapa dia 1/6 bahagian tiap-tiap seorang. Isteri dengar baik-baik. Bahagian isteri ke atas harta pusaka suami faraid 1/8 sekiranya ada anak. Tak ada anak 1/4, ya. Tetapi kalau bahagian ibu bapa 1/6. Anak kena ingat tu. Combine bahagian ibu mertua dan bapa mertua 1/6 every 100,000, setiap 100,000. Bahagian ibu mertua dan bapa mertua combine 33,333.33 setiap 100,000. Bahagian isteri 12,500. Isteri dengar baik-baik, fahami ya. Bila meninggal dunia si suami ni tadi, harta dia ni yang setengah bahagian ni faraid. Yang kalau ibu bapa dia ada bahagian ibu bapa dia 1/6. Pengalaman saya, kalau ibu bapa ada, kita uruskan harta pusaka, kebiasaannya ibu bapa 1/6 ni dia tanda. Dia akan serahkan bahagian dia kepada cucu-cucu dia. Kebiasaannya. Tetapi kalau lambat diuruskan harta pusaka, ibu bapa dah meninggal, 1/6 ibu bapa ni sudah menjadi milik waris-waris mereka mengikut hukum faraid. Siapa waris-waris mereka? Adik-beradik suami kita. Adik-beradik kebiasaannya tidak melepaskan bahagian. Ibu bapa kebiasaannya lepas. Kan? Jadi orang macam ni boleh guna kaedah hibah. Suami isteri yang beli rumah secara bersama, walaupun rumah ada loan, tak ada masalah, boleh hibah. Ya, sebab apa? Sebab tukar milik tidak berlaku sekarang. Ya, dan dinyatakan oleh Allahyarham Dr. Wabah Al-Zuhaili dalam kitabnya Al-Uqud Al-Musamah muka surat 150-151. Ya, Dr. Wabah Zuhaili Allahyarham, ya, semoga Allah mencucuri rahmat ke atas rohnya. Ya, Dr. Wabah Zuhaili adalah antara pemikir Islam yang selalu dirujuk kaedah-kaedah fiqh. Ya, jadi Dr. Wabah Zuhaili kata kitab dia Al-Uqud Al-Musamah muka surat 150, muka surat 151, bagi harta yang mempunyai cagaran tidak sah dihibahkan. Ya, harta yang mempunyai cagaran, yang maknanya masih ada loan dekat bank lah, tidak sah dihibahkan kecuali terdapat satu jaminan bahawa sekiranya berlaku sesuatu kepada pemegang gadaian, ya, orang yang meminjam ni tadi, terdapat satu jaminan bahawa apa sahaja baki pinjaman akan dilangsaikan. Jaminan. Di Malaysia, jaminan itu datang dalam bentuk MRTT atau MRTA. Jadi kalau tuan-tuan dan puan ada rumah yang masih dibayar loan, ada MRTT, ada MRTA, Dr. Wabah Zuhaili kata boleh dihibahkan. Jadi jangan risau. Suami isteri yang ada rumah bersama, suami buat dokumen hibah, hibahkan kepada anak-anak bahagian dia yang setengah. Isteri buat dokumen hibah, hibahkan kepada anak-anak bahagian dia yang setengah. Bila si suami meninggal dunia, bahagian dia yang setengah ini pergi kepada anak-anak. Bila isteri meninggal dunia, bahagian dia yang setengah pergi kepada anak-anak. Orang lain tidak terlibat. Dia mengurangkan kompleksiti dia, ya. Seterusnya golongan yang ke-9 ialah pasangan yang mempunyai anak istimewa. Dalam faraid tidak dibezakan anak normal, anak istimewa. Yang dibezakan anak lelaki, anak perempuan. Ya, jadi kita ada anak istimewa ni kita kena bagi peruntukan lebih sikit kerana dia tak boleh nak menjaga diri dia sampai bila-bila. Maka gunalah kaedah hibah. Ya, jadi ini 9 golongan tuan-tuan, ya. Kalau tuan-tuan dan perempuan jatuh di bawah golongan-golongan ini, maka apa yang tuan-tuan dan perempuan kena buat ialah boleh dapatkan penerangan daripada sahabat saya tadi, boleh isi borang yang disediakan, pulangkan pada mereka, mereka boleh kirakan faraid nombor 1. Keduanya, mereka boleh cerita bagaimana kaedah hibah boleh dilaksanakan. Ini semua protoje saya ni, insya-Allah. Ini one of the best in Malaysia, jangan risau, ya. Jadi golongan pertama ialah suami isteri yang tidak ada anak. Saya ulang balik, golongan yang kedua ialah yang punya anak perempuan saja. Yang ketiga, anak angkat. Yang keempat, yang berpoligami. Yang kelima, ada anak lelaki dan perempuan. Yang keenam, yang tidak berkahwin, bujang.
Ya, yang ketujuh tok imam yang bertuah. Yang ke-8 suami isteri yang beli rumah secara bersama. Yang ke-9 ialah pasangan yang mempunyai anak istimewa. Ya, ini 9 golongan yang dalam pengalaman saya kritikal. Ada golongan yang tidak kritikal. Saya tak sebut satu golongan. Orang yang ada anak lelaki semuanya. Orang yang ada anak lelaki semuanya, tak ada anak perempuan. Orang macam ni tak ada masalah. Macam saya, 5 adik-beradik, 5 lelaki. Tak ada masalah. Kenapa tak ada masalah? Ayah mati, harta ayah kami dapat sama 1/5 bahagian. Nanti bila ibu pula meninggal, ibu saya masih ada lah. Bila ibu meninggal nanti, harta ibu kami akan dapat sama 1/5 bahagian. Tidak ada sebarang perbezaan. Jadi kurang masalah. Bukan tak ada masalah, kurang masalah. Ya? Jadi ini golongan dia yang kurang memerlukan. Tapi yang 9 ni dalam pengalaman saya, memerlukan hibah. Okay.